Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam luar bandar sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Noraina binti Masduki alias Abdul Hanan, Pengarah Institut Kemajuan Desa Infra. Yang berusaha Tuan Moderator Encik Hafiz Dolson. Yang berusaha Profesor Dr. Naziruddin bin Abdullah, Dekan Universiti Kuala Lumpur. Yang berusaha Puan Hajah Nurlida Saidi binti Awang Teh, Timbalan Pengurus Besar Pengurusan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar. Yang berusaha Encik Hanafi bin Jantan, Pengurus Perancangan Strategik Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora. Yang berbahagia Profesor Datin Sri Dr. Suhaiza Hanim binti Muhammad Zailani, Pengarah Ungku Aziz Center for Development Studies, Universiti Melaya. Yang berusaha Encik Muhammad Husaini bin Rani, Penolong Pengurus Bahagian Perancangan Strategik Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah. Yang berusaha Puan Nur Syahira binti Said, Penolong Pegawai Tadbir Bahagian Perancangan Strategik ke Tengah. Para peserta Simposium Pendidikan KKDW, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan ke Simposium Penyelidikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW tahun 2023. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang hadir ke Simposium Penyelidikan KKDW pada hari ini. Hadirin yang dihormati, untuk makluman semua, Simposium Penyelidikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW tahun 2023 yang diadakan pada hari ini akan membentangkan 3 kertas pembentangan. Pembentang kertas kerja kajian adalah daripada pegawai-pegawai daripada bahagian agensi dan jabatan di bawah KKDW atau wakil institusi pengajian tinggi yang terlibat. Hadirin yang dihormati, bagi memulakan acara pada pagi ini, majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Puan Noraina binti Masduki alias Abdul Hanan, Pengarah Institut Kemajuan Desa Infra untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Profesor, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat serta peserta yang saya hormati sekalian. Syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi mengikuti program Simposium Penyelidikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi tahun 2023. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, pelaksanaan Simposium Penyelidikan yang julung kali diadakan ini bertujuan sebagai platform perkongsian ilmu dan percambahan idea berasaskan hasil dan juga impak kajian yang telah dilaksanakan oleh bahagian, jabatan, agensi di bawah KKDW dalam rancangan Malaysia ke-12. Bagi program simposium ini juga adalah selaras dengan saranan pihak kementerian sendiri sebagaimana keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian Bilangan 8 bertarikh 10 Disember 2018 yang menyarankan infra untuk mengambil inisiatif bagi berkongsi mengenai sebarang inisiatif dan pendekatan baharu bagi program dan projek kementerian kepada semua kumpulan sasar. Pada hari ini kita akan didedahkan tentang kaedah pelaksanaan, hasil dan juga impak kajian yang telah dilaksanakan bagi rancangan Malaysia ke-12 seperti yang saya telah maklumkan sebentar tadi. Apa yang akan dibentangkan oleh pegawai daripada bahagian, jabatan, agensi KKDW dan juga akan dibantu oleh perunding kajian yang telah dilantik oleh bahagian jabatan dan agensi berkenaan. Buat pertama kalinya, hasil dan impak kajian ini akan dibentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kira dalam konteks sebagai pemegang taruh dan juga penerima manfaat terbesar KKDW yang terdiri di kalangan kepimpinan desa, institusi pentadbiran peringkat kampung ataupun IPPK, kepimpinan kampung sendiri, penggerak agensi dan juga pakar dalam pelbagai bidang berkaitan dengan pembangunan luar bandar. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, simposium ini juga adalah selaras dengan Hala Tuju Infra sebagai pusat kecemerlangan luar bandar atau Center of Rural Excellence
yang mengandungi roadmap atau plan strategik bagi meningkatkan imej infra sebagai institusi latihan dan penyelidikan dalam bidang pembangunan luar bandar di bawah KKDW. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, infra yang ditubuhkan pada tahun 1996 telah diberikan mandat yang besar dalam memastikan keperluan latihan kumpulan SASA dipenuhi dalam pelbagai niche ataupun bidang pembangunan luar bandar, antaranya seperti kepimpinan, pengurusan dan juga pentadbiran desa. Infra juga bertindak sebagai focal point kementerian bagi pelaksanaan penyelidikan dan kajian dalam bidang pembangunan luar bandar. Dalam konteks infra bertugas ataupun diberikan mandat sebagai urus setia bagi jawatankuasa untuk kajian kementerian atau JKIK yang membantu bahagian jabatan dan juga agensi KKDW menyediakan terma rujukan kajian, memohon peruntukan pembangunan bagi pelaksanaan kajian, memantau pelaksanaan kajian mengikut garis masa yang ditetapkan serta memberikan khidmat nasihat yang berkaitan bagi memastikan kajian dilaksanakan mencapai objektif yang ditetapkan. Selain daripada itu, hasil kajian akan digunakan bagi pelbagai tujuan, antaranya adalah untuk penambahbaikan pelaksanaan program dan juga projek utama kementerian dan juga mengenal pasti potensi dan juga peluang baharu yang boleh diambil kira dalam perancangan akan datang bagi bahagian agensi dan juga jabatan di bawah KKDW. Hasil-hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh KKDW juga ada yang telah diterbitkan di dalam jurnal-jurnal ataupun dalam bentuk artikel-artikel yang dijadikan sebagai bahan rujukan yang dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan luar bandar. Dalam hal ini, sekiranya ada di antara tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mendapatkan salinan ataupun untuk akses kepada artikel-artikel tersebut, bolehlah hubungi pihak infra untuk mendapatkan maklumat lanjut. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, semenjak pelaksanaan kajian oleh KKDW bermula daripada tahun 1988 sehingga tahun 2021 ini, sebanyak 40 kajian telah berjaya dilaksanakan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan awal kanak-kanak, latihan untuk komuniti, pembangunan masyarakat desa, modal perancangan dan pembangunan kampung tradisional, pembangunan produk pelancongan, kajian sosioekonomi, rancangan pembandaran dan juga kajian mengenai pengurusan sisa pepejal dan sisa kumbahan. Ya, kalau dilihat daripada apa yang saya kongsikan sebanyak 40 kajian ini, pada tahun ini pertama kalinya julung-julung kita kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan hasil kajian tersebut supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu ya, apa kajian itu telah laksanakan, program apa yang kita jalankan analisa dan kajian terhadapnya dan bagaimana way forward atau hala tuju kepada pembangunan dan juga hasil kajian itu kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai kumpulan SASA. Ya. Dan pada hari ini kita amat bertuah kerana ada 3 kajian. Ya. Kajian ketiga-tiga kajian ini adalah kajian di bawah teras 10, iaitu pembangunan wilayah di bawah dasar pembangunan luar bandar atau DPLB 2030. Yang mana kajian-kajian ini telah hasilnya telah ada hasilnya. Maksud kajian ini telah selesai dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun 2020 oleh 3 Lembaga Kemajuan Wilayah di bawah KKDW, iaitu kajian pertama, iaitu kajian daripada Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, iaitu Kesedar, iaitu berkaitan dengan kajian sosioekonomi penduduk dalam wilayah Kesedar. Kajian kedua yang itu kajian oleh Lembaga Kemajuan Johor Tenggara atau Kenjora yang telah kita selesai laksanakan pada tahun 2020, iaitu kajian pelan induk hala tuju pembangunan kampung di bawah wilayah Kenjora. Dan akhir sekali kajian daripada pihak Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ataupun Ketengah yang selesai dilaksanakan pada tahun 2020 iaitu kajian prospek perkembangan perbandaran Ketengah kesan daripada pembinaan LPT2. Ya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua perunding yang banyak membantu KKDW dalam melaksanakan kajian sepanjang beberapa tahun ini. Antaranya saya boleh sebutkan di sini iaitu seperti Universiti Melaya, UKM Pakar Runding Sdn Berhad, UPM Consultancy and Services, Universiti Sains Malaysia, UPTM atau Universiti Politek Malaysia, Universiti Kuala Lumpur, UniKL, IIUM Consultancy itu daripada UIA, USIM Tijara Holding Sdn Berhad dan Universiti Utara Malaysia. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerajaan negeri
atas komitmen dan kerjasama yang tidak pernah berbelah bagi yang diberikan kepada Infra sepanjang Infra berurusan dengan tuan-tuan dan puan-puan di negeri-negeri. Dan ribuan terima kasih kepada semua peserta simposium yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan atas komitmen dan juga minat tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir, yang mana tuan-tuan dan puan-puan ini daripada seluruh Malaysia yang terdiri daripada IPPK, Barisan Kepimpinan Desa, pemegang-pemegang taruh di Akar Umbi dan juga pegawai-pegawai kerajaan yang berhadir pada hari ini. Setinggi penghargaan juga saya ucapkan kepada Barisan Urus Setia yang diterajui oleh Infra dan bahagian-bahagian di KKW atas komitmen dan perancangan yang baik bagi pelaksanaan simposium ini sejak beberapa bulan yang akhir ini. Jadi akhir kalam adalah amat diharapkan dengan adanya simposium penyelidikan KKDW bagi tahun 2023 ini dapat memberikan pendedahan dan juga penyampaian dan perkongsian maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan memberikan kefahaman yang lebih jelas mengenai hasil dan impak kajian yang dilaksanakan oleh kerajaan terutamanya di bawah KKDW kepada penerima manfaat iaitu tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Akar Umbi serta semua pihak yang berkepentingan dalam bidang pembangunan luar bandar. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya baru je masukkan gula-gula dalam mulut dah kena panggil. Okey, tak apa. Kita boleh makan apa yang ada atas meja. Saya duduk sebab kita semua dah refresh, dah dapatkan tenaga baru, dah lunch semua dah solat, semua dah mana yang boleh jamak silakan, tak ada masalah. Baik, untuk pembentangan yang ketiga ini adalah daripada ke tengah. Saya tidak mahu cakap panjang kerana kita mengejar waktu juga. Saya pasti selepas ini ada banyak acara. Tuan-tuan dan juga puan-puan ada yang nak ke Bukit Jalil untuk bersolidariti dan sebagainya. Jadi kita cuba untuk selesaikan pembentangan ini terlebih dahulu. Dan saya fikir pembentang di ketengah sudah pun bersedia untuk meneruskan pembentangan kajian. Kalau melihat kepada slot yang ketiga ini adalah kajian berkenaan dengan prospek perkembangan perbandaran ketengah, kesan daripada pembinaan Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT 2. Ini adalah laluan sambungan daripada LPT 1 sehinggalah ke paling hujung Kuala Terengganu ke apa? Kuala Terengganu. Kampung saya dekat sana juga, jadi lupa dia punya penghujung. Dan saya terus menjemput ada 3 yang akan saya bawakan ke pentas pada petang ini. Saya persilakan yang pertama sekali Datin Sri Profesor Dr. Suhaiza Hanim binti Datuk Muhammad Zailani, Pengarah Ungku Aziz Center for Development Studies Universiti Malaya. Silakan. Dan yang kedua Encik Muhammad Husaini bin Rani, Penolong Pengurus Perancangan Strategik, dan Puan Nur Syahira binti Said, Penolong Pegawai Takbir Perancangan Strategik. Silakan. Okey, berdua je. Apa khabar Datin? Tuan, sihat Baik, tajuk yang kita maklumkan LPT2 ini adalah berkenaan dengan, saya maklumkan sebentar tadi, berkenaan dengan perkembangan perbandaran ketengah, kesan daripada LPT2 yang telah pun kita manfaatkan ataupun kita gunakan selama ini. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Datin Sri Profesor Dr. Suhaiza Hanim binti Datuk Muhammad Zailani. Ini merupakan pengarah Ungku Aziz Center Development Study Universiti Malaya untuk membentangkan kajian yang dilakukan oleh Datin Sri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, salam madani. Saya Suhaiza daripada Universiti Malaya. Tujuan saya berada pada petang ini untuk membantu pihak ketengah untuk membentangkan hasil kajian yang telah kami lakukan pada tahun 2020 yang bertajuk Kajian Prospek Perkembangan Perbandaran Ketengah, Kesan daripada Pembinaan Lebuh Raya Pantai Timur 2 ataupun LPT 2 This not the slide.
Saya minta slide satu lagi. Ini slide Cik Husaini. Okey, tak apa. Kita minta Maaf kru ya. kita selesaikan terlebih dahulu. Sementara tu boleh standby apa-apa persoalan yang anda boleh gunakan menggunakan QR code yang ada, dan difahamkan anda juga akan mendapat sijil tapi bukan e-sijil. Dia berbentuk sijil sebab zaman ni bukan zaman COVID lagi. Zaman COVID ya kita pakai e-sijil. Sekarang kembali semula sijil secara fizikal. Itu yang saya dimaklumkan oleh Infra. Kalau boleh dah bersedia, kita boleh teruskan dengan pembentangan oleh Datin Sri. Yang pertamanya saya ingin mengucap terima kasih kepada pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah kerana menjemput kami bagi pihak Ketengah untuk membentangkan hasil dapatan daripada projek kami ya. Yang berbahagia Datuk Cik Murad, mungkin kita akan jumpa pada pukul 3.30 nanti ya. Yang berusaha Puan Nuraina binti Mas Duki, iaitu pengarah kepada Infra. Berjumpa lagi kita ya pada hari ini. Saya masih menunggu slide saya. Okey, yap. Terima kasih. Minta maaf di atas ada sedikit technical glitch ya. Okey, izinkan saya untuk meneruskan pembintangan saya ya. Seperti mana saya katakan tadi bahawa kami daripada pasukan Universiti Melaya telah menjalankan pendidikan ini selama almost 24 bulan ya. Dan hasil dapatannya itu telah kami kongsikan bersama kementerian dan juga bagi pihak Ketengah ya. Dan ini adalah pasukan saya yang terdiri daripada pakar-pakar daripada sosioekonomik dan juga daripada perancangan bandar ya. Okey, saya ingin berkongsi sedikit sebanyak memori kajian telah kami lakukan bersama dengan peserta ataupun daripada responden-responden kajian ya. Ini adalah lokasi kajian kami dan ini adalah sesi pembentangan untuk laporan interim, laporan akhir dan sebagainya bersama dengan yang berbahagia Datuk Cik Murad ya pada pembentangan akhir. Dan ini adalah di antara kenangan-kenangan indah kami ketika melakukan soal sidik kepada penduduk-penduduk tempatan di Ketengah dan juga adalah peniaga-peniaga yang terlibat atau terkena impak daripada pembinaan LPT2 itu ya. Dan ini adalah di antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan iaitu bersama dengan penduduk dalam menjalankan perbincangan berfokus dan juga temu duga ya. Ya. Okey, ini adalah kenangan kami ya selama 24 bulan di Ketengah ya. Okey, apakah isi kandungan untuk pembentangan pada petang ini? Of course kita nak make it short ya. Kita akan terus kepada objektif kajian. Kita juga akan melihat kepada apakah dapatan kajian kami dan tentunya kami telah membantu pihak Ketengah dalam merancang apakah plan-plan tindakan pembangunan mampan yang boleh dilakukan kepada Ketengah dan kami juga boleh simpulkan sedikit ya cadangan ataupun pelan tindakan yang telah dicadangkan dan juga ingin berkongsi mengenai cabaran-cabaran ataupun isu-isu yang boleh dijadikan sebagai panduan ataupun untuk menangani ya challenges di masa hadapan ya. Okey, objektif kajian kalau terlihat di sini telah diberi pada kami 3 kajian, 3 objektif, itu melihat kepada kesan pembinaan dan pembukaan penuh LPT2 terhadap pertumbuhan pembangunan infrastruktur, perkembangan sosioekonomi wilayah dan penjanaan pendapatan kumpulan swasta dan wilayah Ketengah. Jadi dengan maklumnya bahawa dengan adanya lebuh raya baru itu LPT2, ia telah sedikit memberi impak kepada penduduk tempatan di sekitar jajaran Jerangau Jabur ya. Okey. Dan mengkaji impak terhadap penggunaan jalan-jalan raya Jerangau Jabur serta pertumbuhan di sekitar jalan tersebut di sepanjang susur keluar LPT2. Dan juga kami perlu mengkaji ataupun mengenal pasti strategi-strategi untuk perkembangan aktiviti-aktiviti sosioekonomik serta pembangunan fizikal yang boleh kami cadangkan kepada pihak Ketengah dan melibatkan kedua-duanya itu di sepanjang jajaran Jarangan Jabur dan juga di LPT2 ya.
Okey, kalau kita lihat kaedah kajian, kami telah menemuduga, kami telah membuat soal selidik kepada penduduk tempatan dan juga kepada peniaga-peniaga yang berniaga di sekitar Jarangan Jabur dan juga di LPT2. Jadi tujuannya lah kita nak melihat apakah dengan adanya LPT2 ini sedikit telah mempengaruhi taraf kehidupan mereka, sama ada menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Ya, itulah tujuan utamanya, dan juga kita akan mencadangkan apakah yang perlu dilakukan oleh pihak ketengah dalam menangani. Jikalau positif, apa lagi kita boleh kembangkan, dan jikalau negatif, apa yang perlu kita lakukan untuk membantu mereka, ya. Dan kita telah menjalankan beberapa sesi ataupun aktiviti seperti perbincangan kumpulan berfokus, survey, pemerhatian trafik, dan juga again kita kena verify dengan peserta, ya. Dan kami telah menghasilkan lebih kurang 10 bab dalam laporan akhir kami yang berjumlah lebih kurang 1,000 muka surat, ya. Agak tebal, ya, ada bersama saya, ya. Okey, sedikit mengenai Lebuh Raya Pantai Timur 2 ataupun LPT2, yang mana pada tahun 2015 Lebuh Raya Pantai Timur ini telah ditubuhkan, ya, yang berukuran 184 km panjang yang menyambung Jabur, Kemaman ke Gemuruh dan Kuala Terengganu yang dibuka secara tidak rasmi pada tahun 2015, ya. Dan secara langsung bahawa pembukaan LPT2 ini telah memberi pelbagai impak kepada penduduk setempat, ya. Dari segi ekonomi dan juga negara. Ini adalah daripada kupasan yang diperoleh daripada Berita Harian tahun 2019, ya. Dan fakta-fakta ringkas kita lihat dari segi pembentukan ataupun penumbuhan LPT2 ini, ya. Panjangnya, lebarnya, dan siapakah yang operatornya dan sebagainya lah kita lihat di situ, ya. Dan untuk mengatasi isu-isu, kami perlulah melihat di lokasi manakah yang terlibat. Dan kita tahu bahawa di daerah Ketengah ada beberapa kawasan yang memang berada di kawasan Ketengah. Kalau kita lihat di sini, ya, pada sumber tahun 2020 kita lihat bahawa di Kemaman terdapat 7 daerah yang betul-betul berada di kawasan Ketengah. Manakala di kawasan Dungun terdapat lebih kurang 6 dan di Hulu Terengganu ada 1 kawasan. Jadi kita hanya berminat untuk mengetahui daerah-daerah yang berada di kawasan Ketengah. Dan kami telah membuat dinamakan sebagai aglomerasi, ya. Kita nak melihat penempatan di ketiga-tiga wilayah Ketengah ini, iaitu di Kemaman, Dungun dan Hulu Terengganu. Dan dari segi pemetaan kita lihat bahawa kelompok-kelompok penempatan itu berada di satu-satu kawasan sahaja, ya. Jadi itulah yang menjadi tarikan kami untuk dijadikan sebagai sampel kajian, ya. Dan kalau kita lihat sini di Mukim Kemaman ada 7, kampung adalah sebanyak 37 dan kampung berantai sebanyak 29. Yang mana di Dungun kita ada lebih kurang 6 mukim, kampungnya adalah 43 dan kampung berantainya adalah 78. Dan di Hulu Terengganu tentunya adalah berkaitan dengan Tasik Kenyir, yang mana mukim adalah 1, kampung adalah sebanyak 11 dan kampung berantai sebanyak 10. Jadi ini adalah hasil daripada observation pemerhatian yang kami telah lakukan, dan kami telah menganalisa untuk membuat pemetaan, ya, penempatan di ketiga-tiga wilayah Ketengah ini, ya. Dan kami juga telah membuat pemetaan terhadap industri untuk mengetahui di setiap lokasi apakah kekuatan, ya, dari segi sosioekonomi yang boleh dijadikan sebagai satu pelan tadikan yang perlu dicadangkan pada masa hadapan, ya. Dan kami telah mengenapasi di antaranya adalah seperti pelancongan, pertanian, peternakan, peladangan, yang mana kita telah petakannya itu sebagai di kuadran yang pertama, merujuk kepada sektor yang terunggul. Bermaksud di situ lihat kekuatan Ketengah lebih kepada sektor-sektor ekonomi berbentuk pertanian, manakala untuk kuadran kedua lebih bersifat sektor yang berkembang seperti pendidikan, pengangkutan, perhubungan, teknologi maklumat dan juga komunikasi. Di kuadran ketiga kita lihat sektor yang berpotensi untuk diketengahkan lagi, iaitu seperti di IKS. Dan seterusnya di kuadran yang terakhir, itu di kuadran yang keempat, sektornya agak rumit untuk kita perkembangkan. Kita telah klasifikasikan sebagai pelumbungan, pembinaan dan juga hartanah. Jadi kedua paksi ini merujuk kepada kekuatan Ketengah, ya,
untuk kita menengahkan this industri dan melihat kepada kemampuan ekonominya itulah. So ini antara dapatan daripada pemetaan yang telah dilakukan ya. Kemudian kita juga telah membuat pemetaan melihat kepada sumber-sumber yang sedia ada di kawasan-kawasan tersebut ya. Kita tahu bahawa di Ketengah terdapat banyak sumber alam ya, terutama yang berkaitan dengan pelancongan. Jadi itu boleh diketengahkan lagi, dimajukan lagi, diperkembangkan lagi untuk di masa depan dijadikan sebagai punca sosioekonomi di Ketengah ya. Dan kami telah melihat dari segi pelancongan di ekologi, pelancongan tani, pelancongan sejarah, pelancongan IKS, inap desa. So this antara yang telah kita kena pasti apa kekuatan industri di Ketengah yang lebih berbentuk kepada pelancongan ya. Dan untuk tujuan dapatan yang seterusnya, kami perlu melihat ya, apabila tertubuhnya LPT2, adakah trafik di sepanjang Jerangau Jabur itu berkurangan ataupun masih kekal dengan jumlah yang sama. Jadi kita perlu melihat tinjauan trafik. Jadi kita ada ahli atau pakar yang agak mahir dalam melihat kepada masalah trafik ini ya. Yang mana kita telah menganalisa terdapat 4 aspek yang telah kita kumpulkan ataupun simpulkan, iaitu masya-Allah. Ya. Okey, komposisi trafik. Terdapat lokasi yang peratusan kenderaan berat yang tinggi oleh kerana aktiviti ekonomi setempat yang memilih jalan Jerangan Jabur ya. Di sana kerana terdapatnya keperluan untuk mereka menggunakan Jerangau Jabur dijadikan sebagai laluan utama pengangkutan mereka ya. Itu adalah komposisi trafiknya. Dan kita lihat infrastrukturnya, jalan Jerangan Jabur masih berkeadaan baik, namun perlu pemeliharaan untuk mengekalkan tahap keselamatan. Kita dah dengar banyak cerita, banyak kes, banyak isu tentang keselamatan di sepanjang jalan Jerangan Jabur ya. Ada beberapa aspek atau faktor yang mempengaruhi isu-isu sedemikian. Dan salah satunya adalah tentang faktor infrastruktur ya. Pembinaannya agak tidak teratur, jalannya agak lengkang-bengkok dan sebagainya lah ya. Yang mana perlu diberi perhatian ya. Dan aliran trafik tahap penggunaan jalan Jerangan Jabur berbanding LPT2 boleh meningkat sekiranya ada pull factors ya. Yang mana kebanyakan turis ataupun pengguna jalan raya lebih memilih untuk menggunakan LPT2. Jadi agak berkurangan ya penggunaan di jalan Jerangan Jabur. Jadi ia memberi impak kepada industri pelancongan, memberi impak kepada sosioekonomi penduduk di sekitar Jerangan Jabur ya. Jadi kami di situ perlu menekankan bahawa walaupun pengguna jalan raya telah memilih untuk menggunakan LPT2, Ketengah masih boleh menggunakan jalan Jerangan Jabur dengan menaik taraf untuk dijadikan sebagai laluan alternatif kepada LPT2. Tapi dengan syarat perlu ada beberapa aktiviti sosioekonomik yang perlu menjadi tarikan kepada pengguna untuk menggunakan jalan Jerangan Jabur ya. Dan rangkaian trafik, data Kemalangan Miros menunjukkan bilangan kemalangan maut kurang pada tahun 2015 apabila sebaik LPT2 dibuka ya. Tapi kemudian meningkat pula pada tahun 2016 dan juga 2017 walaupun isi padu trafik di jalan Jerangan Jabur telah berkurangan. Jadi kami telah membuat hipotesis ya, apabila penggunaan jalan Jerangan Jabur telah berkurangan kerana pengguna telah memilih untuk ke LPT2, jadi pengguna jalan raya sedia ada di jalan Jerangan Jabur telah mengambil kesempatan untuk membawa dengan had laju yang lebih ya, sebab dah jalan agak lengang dan sebagainya, dan itu menjadi isu semula kepada isu kemalangan yang lebih tinggi kadarnya ya. Jadi adalah beberapa impak yang boleh kita kupaskan lagi untuk menangani masalah ini ya. Dan rumusan daripada apa yang kami hasilkan ini, kami telah melihat kepada pertanggapan pengguna, iaitu pengguna yang menggunakan LPT2 dan juga pengguna yang menggunakan jalan Jerangau Jabur ya. Dan kalau lihat tanggapan daripada pengguna Jerangan Jabur mengatakan bahawa jenis pengguna yang menggunakan jalan Jerangan Jabur adalah pengguna setempat. Agak berkurangan daripada orang luar ya yang menggunakan jalan Jerangau Jabur ya. Dan tugas harian mereka adalah seperti harian mengantar anak sekolah, pergi ke
rumah yang berdekatan yang mereka kenali sebagainya. Jadi ialah penggunaan bagi penduduk setempat. Kemudian gelap pada waktu malam, bengkang bengkok, berlubang dan berbonggol untuk destinasi yang berdekatan, satu lorong untuk kedua-dua hala dan hanya 3 R&R yang tidak kondusif. So this antara isu-isu yang telah dibangkitkan oleh pengguna jalan Jalan Jabur mengatakan bahawa jalan tersebut ada keburukannya dari segi infra, pencahayaan, keadaan jalan, ketersampaian, keselesaan dan sebagainya lah ya. Berbanding dengan LPT2 yang mana kita lihat di sini bahawa penggunaan LPT2 itu lebih merujuk kepada pengguna-pengguna bukan daripada kawasan setempat ya, mungkin daripada pelancong yang nak ke Tasik Kenyir dan sebagainya ya. Jadi kalau kita di sini bahawa tentunya agak terang ya, keadaan lebuh raya tentulah agak terang, jalan lurus dan tidak rosak. Dan kesemua destinasi adalah kerana atas faktor mahu menjimatkan masa, kerana menggunakan LPT2 lebih menjimatkan masa dan banyak lorong dan juga ada 5 R&R yang agak kondusif. Jadi perbezaan di sini mengatakan bahawa kebanyakan pengguna memilih untuk menggunakan LPT2 berbanding dengan jalan Jalan Jabur atas faktor-faktor yang tertentu ya. Dan kita lihat dari segi tinjauan trafik pula bahawa di jalan Jalan Jabur hanya boleh membawa dengan kelajuan sebanyak 90 km per jam berbanding dengan di LPT2 kita boleh memandu selaju 110 km per jam ya. Dan di jalan Jalan Jabur tidak berkeadaan baik, hanya satu lorong berbanding dengan di LPT2 agak lurus. Di jalan Jalan Jabur destinasi hanya di jalan yang tiada bayaran tol ya. Jadi sesiapa yang agak terasa agak impak untuk berbayar tol, jadi mereka lebih selesa untuk menggunakan jalan Jalan Jabur ya. Dan untuk LPT2 itu lebih kepada faktor keselesaan masa ya, dan seterusnya lah ya. Dan kami juga telah mendapat beberapa dapatan daripada perbincangan kumpulan berfokus yang mana kami telah menemuduga pihak-pihak tertentu, sama ada dari pihak pentadbiran Ketengah sendiri, daripada kumpulan komuniti, daripada penduduk dan sebagainya lah. Dan ini adalah antara dapatan-dapatan yang kita boleh lihat di mana kita telah bahagikan kepada aspek iaitu terdapat isu-isu berkaitan dengan alam sekitar, budaya, tadbir urus, pembangunan teknikal dan juga nilai ekonomi. Dan kita perlu menggunakan maklumat ini untuk kita merangka apakah bentuk pembentukan ataupun bentuk pembangunan yang perlu harus cadangkan kepada pihak Ketengah ya. Dan hasil daripada survei pula ini adalah antaranya kami ada banyak dapatan, cuma di antaranya yang kami boleh berkongsi pada hari ini adalah di mana usahawan di sekitar kawasan Ketengah yang berimpak daripada tertubuhnya LPT2 ini, lebih 70% usahawan telah menjalankan perniagaan atas talian ya. Yang mana pada masa kajian ini dilakukan berlakunya COVID ya, kami terpaksa reda ya, agak challenging, agak mencabar untuk kita melaksanakan pengunipan data apabila berlakunya COVID. Alhamdulillah kami masih berjaya untuk mendapatkan survey dan ini adalah antara dapatannya. Dan ketika itu hasil kami lebih merujuk kepada terbentuknya ya kesedaran pengguna untuk menjalankan perniagaan secara online ya, yang mana mereka tidak boleh secara fizikal. Dan dengan adanya isu COVID ini, lebih 70% peniaga telah berubah daripada jenis konvensional kepada metod online ya. Dan kita lihat sini purata perbelanjaan isi rumah bulanan untuk Dungun sebanyak 1,632, manakala Hulu Terengganu sebanyak 1,124 dan Kemaman sebanyak RM1,368 dan 50% perbelanjaan dibelanjakan untuk makanan dan minuman bagi ketiga-tiga daerah. Jadi kita boleh lihat di sini apakah paras pendapatan setiap isi rumah di kawasan Ketengah ya, yang mana kita lihat agak lebih kurang sama bagi ketiga-tiga wilayah ya.
dan mereka lebih berbelanjakan pendapatan ini kepada aspek makanan lah ya. Dan untuk isi rumah, pendapatan purata isi rumah Kemaman 2,200 mencatatkan pendapatan purata isi rumah di bawah PJK Negeri Terengganu iaitu 2,507, manakala isi rumah Dungun 4,665 dan Hulu Terengganu 4,809 mencatatkan pendapatan purata di atas PJK. Ya, ini satu yang menarik ya, antara ketiga-tiga wilayah dapati bahawa di Dungun dan di Hulu Terengganu mereka mencatat di paras mencatat pendapatan di atas PJK ya. Okey, untuk usahawan pula mengatakan bahawa tiada kesan apa-apa dengan tertubuhnya LPT2 itu. Mereka masih melaksanakan perniagaan seperti biasa ya. Jadi faktor penumbuhan LPT2 itu bagi mereka tidak ada memberi kesan apa-apa. Tapi of course ya, kalau kita lihat di sini hanya tertumpu kepada jenis-jenis perniagaan yang tertentu lah yang tidak ada memberi impak ya. Okey, selepas kita dapat all this dapatan, kita telah merumuskan ya apakah impak sosioekonomi LPT2 kepada wilayah Ketengah. Ada yang berimpak positif, ada yang berimpak negatif dan ada yang tiada impak langsung ya. Jadi dapatan kami merumuskan ya, pembukaan LPT2 menyebabkan kemerosotan dari aspek ekonomi dan sosial penduduk di sepanjang jajaran Jalan Jerangau Jabur. Sebab kita lihat sini negatifnya agak lebih kepada yang positif ya dari segi ekonomi dan sosialnya ya. Okey, then gives us more idea ataupun maklumat untuk kita membantu Ketengah dalam membangunkan kerangka pembangunan mampan di sekitar wilayah Ketengah ya. Dan kalau terlihat sini kami telah menggunakan konsep 6 big move ya, ataupun 6 tindakan besar yang perlu dilakukan oleh pihak Ketengah. Contohnya di sini kita mengambil kira bahawa kita menggunakan pakai konsep transformasi. Kita mengalakkan Ketengah untuk menggunakan pakai how to transform ya, daripada sedia ada kepada yang lebih baik, yang lebih mampan. Jadi menggunakan konsep input, proses dan juga output ya. Dan kita lihat di sini bahawa impact can be positive, can be negative, dan terpaksa menggunakan 6 big move sebagai drivers untuk kita nak push Ketengah supaya lebih mampan, dan inilah hasilnya. Menjadikan wilayah Ketengah sebagai sebuah wilayah yang pintar, dinamik dan juga mampan ya. Okey. So sejajar dengan matlamat pembangunan mampan dan juga kita boleh kaitkan dengan Malaysia Madani menjurus kepada pembangunan lebih kepada high income nation ya. Jadi di sini kita lihat ada 6 I would say cadangan yang diberikan, yang mana di Ketengah kita boleh memfokuskan kepada destinasi pelancongan yang berprestij. Kita tahu sedia ada bahawa Ketengah mempunyai kekuatan untuk pelancongan. Jadi kita perlu melebihkan, leveragekan, kita perlu menguatkan lagi kekuatan tersebut ya. Dan juga kita boleh menguatkan juga ekonomi sumber jaya kerana di Ketengah ada pelbagai sumber asli. Ya, ada tanaman yang kita boleh, ada peladangan dan sebagainya ya. Dan prasarana dinamik yang inovatif, berdaya huni dan beridentiti, sihat, dinamik dan ceria dan pintar dan berdaya saing ya. Dan kalau kita lebih detailkan lagi, inilah pemetaan yang kami telah lakukan terhadap ketiga wilayah Ketengah, yang mana masing-masing boleh kita petakan di manakah kekuatannya dan apakah hala tujunya untuk menjurus kepada pembangunan mampan ya. Dan inilah bentuk rangka kerja ataupun kita katakan sebagai directions ya, untuk kita bantu Ketengah untuk mencapai hasrat bagi sebuah pembentukan kawasan ataupun pembangunan yang bersifat mampan ya, dengan menggunakan konsep 6 big move ini ya. Yang mana kita lihat bahawa sekarang Ketengah aktif dalam menjalankan inisiatif yang berbentuk strategik dan berimpak. Mereka juga aktif dalam menjalankan, memastikan bahawa prasarana yang lengkap supaya hasilnya melahirkan masyarakat yang lebih berprogresif ya, dengan menggunakan 6 big move yang telah dicadangkan itu ya. Dan kalau kita lihat apakah di antara projek-projek yang boleh dilakukan oleh Ketengah, contohnya di sini ya,
kita mencadangkan projek untuk membaik pulihkan regenerate kawasan pelancongan Bukit Besi Bandar Warisan. Ya, yang mana kami daripada dapatan kami, daripada observations kami, kawasan tersebut dah ada cantik, cumanya perlu diperkemaskan lagi untuk kita nak highlight that's the think tank of Ketengah ya, yang mana terdapat tarikan untuk pengunjung datang dan juga spend the time dekat bandar ataupun Bukit Besi di Ketengah ya. Dan apakah contoh-contohnya projek itu? Inilah antara projeknya adalah dengan menaik tarafkan padang golf misalnya ya, dengan mewujudkan perkampungan eco ataupun eco village. So di antara tarikan yang boleh dilakukan ya untuk kita regenerate Bukit Besi ya. Kalau kita lihat untuk Tasik Kenyir pula, kita boleh meningkatkan kepelbagaian produk yang dihasilkan dengan melihat kepada pembangunan produk pelancongan, kerjasama pintar dan strategi, promosi Tasik Kenyir, infra dan prasarana. Jadi kita telah perhalusi setiap daripada program ini apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak Ketengah ya. Dan juga kita telah mencadangkan untuk membentuk satu hub unggas organik, tetapi telah dimaklumkan bahawa unggas sudah tidak menjadi satu yang tarikan di Ketengah. Mereka telah menggantikannya dengan ayam lah ya, untuk dijadikan sebagai satu sumber bagi unggas ya. Kita juga telah mencadangkan untuk menaik tarafkan kampung-kampung untuk beridentitikan ceria dan dinamik, melahirkan program inovasi desa dan juga melahirkan kesawanan melalui For You to Desa di bandar MABS ya. So this antara projek-projek yang dicadangkan ya. Dan ini lebih detail, di manakah lokasinya, apa kekuatannya, apa benda yang perlu dilakukan dan apakah jenis impak yang akan diperolehi. Telah diterangkan dengan jelas dalam report kami dan alhamdulillah dimaklumkan bahawa pihak Ketengah kini sedang aktif menjalankan beberapa inisiatif-inisiatif ataupun projek-projek yang telah dicadangkan oleh kami ya, seperti menaik tarafkan prasarana, make sure ada kemudahan asas ditubuhkan, billboard dinaikkan, kain rentang, bunga-bungaan, itu sebagai tarikan untuk menarik orang menggunakan jalan Jalan Jabur dan seterusnya. Make sure that daerah tersebut akan lebih ramai dengan pengunjung ya, yang mahu datang ke Ketengah ya. Dan kita ada juga projek untuk agrobiodiversity, contohnya yang mana mungkin di masa hadapan dengan adanya pakar-pakar di Malaysia yang boleh membantu Ketengah untuk melahirkan projek ini dan mewujudkan projek ini ya. Dan untuk setiap pemacu ataupun setiap idea, kami telah identify seperti kawasan lokalitinya, kami telah identify jenis input yang diperlukan dan apakah outcome yang terlibat ya. Dan ini agak detail seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di skrin ya. Yang mana setiap satu ini memang tentunya menjurus kepada memberi impak dari segi sosioekonomik dan tentunya juga untuk menaik tarafkan sendiri pembangunan di Ketengah sebagai satu pembangunan yang mampan dan seterusnya melahirkan masyarakat yang lebih dinamik ya. Okey, so yang ini adalah merujuk kepada hub organik desa Seri Bandi, ini merujuk kepada kampung-kampung tradisi beridentitikan ceria dan dinamik. For example, ini merujuk kepada apakah jenis industri yang boleh menjana pendapatan yang boleh diwujudkan ya. Yap. Dan kita juga ada cadangkan pemacu yang kelima seperti ini. Ya, program inovasi desa di setiap kampung di bandar. Sebab telah diketahui ya, di setiap mukim di daerah Ketengah mereka mempunyai sumber yang tertentu, menjadikan sebagai satu peluang mereka untuk menggunakan sumber-sumber tersebut untuk dileveragekan, untuk diguna pakai bagi penjanaan pendapatan penduduk setempat ya. Kita perlulah mempunyai sifat yang lebih berinovasi ya, bagaimana kita boleh transform the resources tersebut untuk dijadikan sebagai produk yang boleh menjana pendapatan. Ya, ini adalah pemacu program inovasi desa dan ini adalah keusahawanan melalui For You Desa yang saya rasa agak relevan dengan idea
Yang Berhormat Perdana Menteri kita sekarang ni untuk menoktahkan kemiskinan. Jadi apa yang kita telah cadangkan kepada Ketengah pada projek ini agak menjurus kepada apa yang telah diwawarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu untuk menoktahkan kemiskinan. Jadi kita membantu Ketengah untuk melahirkan lebih ramai usahawan di kalangan penduduk-penduduk setempat ya. Dan ini seterusnya ya. Dan kami juga telah memberi satu cadangan bentuk ataupun jangka masa yang perlu diambil oleh pihak Ketengah dalam melaksanakan projek-projek ini. Ada yang berbentuk jangka masa pendek, ada yang berbentuk sederhana dan juga ada yang berbentuk jangka masa panjang. Jadi pihak Ketengah perlu lebih aktif dalam mengenalpasti cabaran-cabaran dan juga peluang-peluang untuk menangani all the issues so that apa yang dicadangkan ini boleh dilaksanakan ya. Dan of course kita lihat di sini ini adalah antara cabaran-cabaran Ketengah. Ya, kami telah lihat ya bahawa dalam menjalankan all these cadangan atau pelan tindakan ini memerlukan komitmen ya, memerlukan kekuatan bagi pihak pentadbiran Ketengah itu sendiri, memastikan bahawa kesemua ekosistem di Ketengah memainkan peranan masing-masing. Termasuklah anak syarikat, termasuklah penduduk itu sendiri, termasuklah pelabur-pelabur, termasuklah agensi kerajaan dan termasuklah ya agensi Ketengah itu sendiri dalam memastikan bahawa kesemua pelan tindakan yang dicadangkan ini boleh dilaksanakan dengan jayanya dan akhirnya dapat melahirkan satu pembangunan daerah Ketengah yang lebih mampan dan juga dinamik ya. Dan lihat sini of course lah kita tak boleh nak deny ya tentang isu tentang politik, isu tentang sosial, isu tentang teknologi dan juga ekonomi. Jadi apabila kita boleh bersepadu antara kesemua stakeholder ini melahirkan satu ekosistem yang lebih kuat, lebih padat, lebih jitu, insya-Allah saya kata satu hari nanti memang Ketengah akan menjadi satu daerah yang lebih berjaya berbanding dengan yang lain-lain lah, Kesedar ataupun Kejoran sebagainya lah ya. Masing-masing mempunyai kekuatan sendiri, tapi kalau lihat di sini cabaran untuk Ketengah nak menuju ke arah bandar mampan, insya-Allah bukanlah satu yang khayalan, insya-Allah akan menjadi realiti ya. Tapi perlulah mempunyai kerjasama yang kuat di antara semua pihak ya yang bersepadu. Itu sajalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Datin Seri Dr. Suhaiza Hanim atas penerangan berkenaan dengan perkara berkenaan. Antara yang menarik yang saya dengar adalah berkenaan dengan pembasmian kemiskinan tegar. Saya baru saja bercakap dengan Puan Aina. Saya sempat menebual YB Timbalan Menteri Kewangan. Dia kata 18% lagi tinggal kemiskinan tegar dalam negara dan inilah antara projek-projek yang dibangunkan untuk kita membasmi kemiskinan tegar nanti insya-Allah. Ada persoalan juga dekat Datin, nanti kita akan tanyakan selepas sesi ini. Saya nak persilakan Encik Muhammad Husaini bin Rani, penolong pengurus perancangan strategik untuk sambungan perbentangan yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Musa, Puan Aina, pengarah infra, Cik Zul, usaha bahagian KD dan juga SU bahagian kementerian, wakil pegawai-pegawai daripada Persekutuan dan juga negeri, IPKK, para pemimpin desa dan juga tuan-tuan para hadirin yang saya hormati sekalian lah. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Husaini Berani daripada Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah. Sebenarnya saya mewakili big boss saya sebenarnya kerana tidak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan dan saya cubalah kalau menjawab atas kapasiti saya lah. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut dan sebagaimana yang Tuan Moderator maklum tadi, atas kesuntutan masa saya cuba memendekkanlah dan insya-Allah padat. Sebelum tu saya ingin kongsikanlah sedikit sejarah di mana pada tahun 1970 kesan daripada penutupan lombong Bukit Besi menyebabkan kemerosotan ekonomi di kawasan terutamanya di Terengganu Tengah, menyebabkan kawasan itu agak
menurun dari segi ekonomi, dan kerajaan Terengganu pada masa itu menyebabkan, tak silap saya, Tun Abdul Razak telah turun pada masa itu dan telah meluluskan 2 projek mega, iaitu satu penubuhan agensi luar bandar iaitu ke Tengah, dan juga satu projek pembinaan jalan Jerangan Jabur yang kita akan discuss pada hari inilah. Okey, kesinambungan daripada pembentangan penemuan kajian yang telah dibentangkan oleh Profesor Datin Dr. Suhaiza Hanim sebentar tadi, saya cuba fokus kepada pencapaian semasa dan juga perancangan ataupun way forward yang akan dilaksanakan oleh ke Tengah berdasarkan hasil-hasil kajian inilah. Okay, seterusnya. Okey, ini kandungan pembentangan saya pada hari ini yang merangkumi sedikit rumusan kajian, pelan tindakan, pencapaian semasa yang ke Tengah telah laksanakan berdasarkan daripada hasil dapatan kajian, dan juga way forward ataupun perancangan projek ataupun program berdasarkan daripada dapatan kajian lah. Okey, sedikit rumusan kajian sebagaimana yang Profesor Datin Doktor bentangkan tadi, menunjukkan bahawa berlaku kemerosotan aktiviti sosioekonomi di jajaran Jalan Jerangan Jabur selepas pembukaan pakej LPT2, dan kajian ini turut menjangkakan terdapat sedikit impak negatif terutamanya dari aktiviti perniagaan di sepanjang laluan tersebut. Jadi berdasarkan daripada dapatan kajian, output kajian ini ataupun dapatan kajian ini amat diperlukan oleh ke Tengah bagi membantu dalam menyediakan strategi-strategi perancangan pembangunan yang bersesuaian. Okey, seterusnya dari segi pelan tindakan. Okey, pelan pembangunan mampan wilayah ke Tengah ini telah dibentangkan secara detail ataupun menyuruh oleh Profesor Datin sebentar tadi. Cuma saya ingin memberi fokus kepada 6 big move ataupun tindakan besar ataupun strategi, iaitu destinasi pelancongan berprestij, prasarana dinamik dan juga efisien, sihat, aktif dan selamat, berdaya, huni dan beridentiti, dan juga pintar dan berdaya saing. Di mana keenam tindakan besar ini ataupun strategi ini kami telah sesuaikan atau sejajarkan dengan dari masa ke semasa dengan perancangan strategi yang kami yang ada semasa lah sehingga tahun 2021 dan sehingga daripada 2021 sehingga 2025, iaitu visi pelan strategi adalah menjadikan ke Tengah sebagai peneraju pembangunan sosioekonomi wilayah ke Tengah, dan misinya adalah untuk memperkasakan pembangunan sosioekonomi bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui pelaksanaan secara mampan dan juga holistik, di mana pelan strategi ini merangkumi 5 teras, iaitu ekonomi dan usahawan, pembangunan masyarakat, pembangunan prasarana, alam sekitar dan juga sistem penyampaian, dengan 16 strategi yang dirangka dengan melalui pelaksanaan 56 program. Okey, seterusnya. Seperti mana yang dibentangkan oleh Profesor Datin Dr. sebentar tadi, terdapat 6 program yang perlu diberi perhatian dan juga 24 projek pemacu yang dicadangkan oleh Profesor Datin tadi. Cuma saya ingin memaklumkan bahawa ke Tengah sebenarnya telah melaksanakan hampir kesemualah projek-projek tersebut. Cuma saya tidak menyerahkan semua di sini sebab kekangan masa. Jadi kita highlight beberapa projek sahaja. Dan dari masa ke semasa kita akan meneliti projek-projek yang bersesuaian untuk permohonan bajet pada masa yang akan datang lah. Okey, seterusnya dari segi pencapaian, program dan juga projek yang telah dilaksanakan berdasarkan pelan tindakan kajian lah. Okey, yang ini saya fokus kepada strategi yang 6 tadi. Pertamanya dari segi destinasi pelancongan berprestij, di mana program yang dicadangkan oleh perunding adalah Rejuvenasi Bukit Besi Bandar Warisan.
Dan projek pemacu yang dicadangkan adalah menceriakan Bandar Bukit Besi, di mana Ketengah telah melaksanakan 2 projek infra dan juga satu infra tapi dari segi promosi dan acara. Satunya adalah pembinaan Muzium Bukit Besi, di mana muzium ini telah siap dibina pada 2020 dan diteruskan dengan pengoperasian dari segi interior design, pengumpulan artifak dan juga penyelenggaraan bangunan-bangunan tersebut. Dan muzium ini telah dibuka secara rasmi kepada orang awam pada 15 Oktober 2021. Dan sehingga kini kehadiran tertinggi di muzium ini pada tahun lepaslah 2022 dengan kehadiran sebanyak 16,000 orang. Dan seterusnya adalah projek Heritage Trail Bukit Besi, yang ini kesinambungan daripada muzium itu juga, di mana projek ini kita menaik taraf ataupun kita membaik pulih artifak-artifak yang terdapat di kawasan Bukit Besi tersebut yang mengakumi chimney, stockpile, washing plant, crushing plant, penyimpanan bahan letupan dan juga kolam yang difahamkan yang pertama di Asia Tenggara. Dan Heritage Trail ini kita jadikan satu package untuk muzium, di mana kita telah melantik Koperasi Komuniti Bukit Besi sebagai operator pelancongan dan sebagai tourist guide lah. Dan sehingga kini yang ini masih berjalan lah. Yang ini keseluruhan Bukit Besi, nanti kita akan tunjuk dalam video selepas ini ya. Okay, seterusnya adalah projek dia bukan pembinaan Padang Golf Bukit Besi. Yang ini kita cuma nak highlight dari segi program dan juga promosi di kawasan apa produk yang ada di Bukit Besi sebenarnya. Di mana di Kelab Golf Bukit Besi ini pelbagai acara telah dilaksanakan lah. Yang terbaru adalah Visit Beautiful Terengganu Golf Challenge pada Jun dan juga kejohanan JKR lah. Dan difahamkan banyak lagi lah event-event yang akan dilaksanakan di sana. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya adalah big move ataupun strategi yang kedua, iaitu ekonomi sumber jaya. Di mana program yang dicadangkan oleh Perunding adalah Tasik Kenyir sebagai pusat pelangsungan berprestij, dan projek yang dicadangkan ataupun projek pemacu yang dicadangkan oleh Perunding adalah berbentuk infra dan prasarana, di mana keutamaan matriks tadi kalau kita tengok tadi, Ketengah perlu memberi fokus kepada infrastruktur, dan Ketengah telah melaksanakan projek pencahayaan di Tasik Kenyir, di mana projek ini telah siap pada tahun lepas 2022 melibatkan kos sebanyak 12 juta, di mana 94 unit lampu dan juga tiang solar dan 4 bekalan elektrik di 11 lokasi di kawasan tarikan di Tasik Kenyir. Dan dan tahun ini peruntukan telah diluluskan untuk penyelenggaraan lah. Okey, seterusnya untuk strategi yang keempat, iaitu berdaya huni dan juga beridentiti, di mana program yang dicadangkan oleh Perunding adalah kampung-kampung tradisi berbentuk ceria dan juga dinamik. Dan projek pemacu yang dicadangkan adalah berbentuk infra dan prasarana dan juga e-community. Untuk infra, Ketengah telah melaksanakan satu projek dipanggil Wi-Fi Hotspot Desa, di mana Ketengah telah diluluskan sebanyak 6.5 juta untuk pembangunan infra pembinaan tiang pool sebanyak 20 unit dan juga access point sebanyak 105 unit, dan telah dilaksanakan sehingga kini pada tahun yang ketiga lah ni. Telah memasang dalam 15 tiang pool dan juga access point, dan tahun depan mungkin ada projek sambungan lah. Yang ini kita pasang tiang pool dan juga access point di kawasan-kawasan tumpuan lah, terutamanya di pusat komuniti desa. Okey, untuk program iaitu e-community, terdapat 2 program yang telah dilaksanakan oleh Ketengah, iaitu program Duit Money ataupun DIM. Yang ini lebih kepada program dropship ataupun agent, di mana Ketengah telah menyediakan satu khusus dan juga latihan dan juga insentif pendigitalan berbentuk macam peralatan laptop dan juga telefon dan juga platform pemasaran digital, di mana pada tahun ini kita telah diluluskan sebanyak 300,000, dan di mana kursus telah dilaksanakan 2 kali lah. Yang ini kita
khusus ini kita bersama dengan iScan. Okey, program seterusnya untuk e-community adalah program ilmu, di mana Ketengah telah melaksanakan satu program iaitu tuition online, yang ini sebanyak 96,000, di mana kita telah melantik Kolej Ketengah sebagai operator, di mana Kolej Ketengah telah bekerjasama dengan platform MyGuru, di mana terdapat pelbagai modul di dalam MyGuru tersebut untuk pelajar-pelajar menggunakan platform tersebut untuk pembelajaran tuition secara online lah. Yang ini tenaga pengajar Kolej Ketengah akan menyelaras dengan mencari peserta lah untuk kursus online tersebut. Okey, seterusnya strategi yang sama iaitu berdaya huni dan juga beridentiti, di mana program yang dicadangkan oleh perunding adalah kampung-kampung tradisi beridentiti ceria dan juga dinamik, dan projek pemacu yang dicadangkan adalah berbentuk infra, dan Ketengah telah melaksanakan ataupun telah siap membina 4 unit premis perniagaan di Seri Bandi dengan peruntukan sebanyak 800,000, di mana kenapa kita highlight 4 unit premis ini adalah kerana premis ini terletak betul-betul ataupun berdekatan dengan susur masuk di LPT2 di Seri Bandi, dan rasanya kajian Aukan telah dibuat dan menyatakan bahawa peningkatan sosioekonomi peniaga yang berniaga di sini. Okay, seterusnya adalah strategi yang keenam iaitu pintar dan juga berdaya saing, di mana program yang dicadangkan oleh perunding adalah keusahawanan melalui 4U Desa di Bandar Al-Mutafi Billah Shah EMBS, dan projek yang dicadangkan adalah Hub Industri Komersial Lestari, di mana Ketengah telah melalui anak syarikat Ketengah Holdings telah melancarkan satu produk baru iaitu minyak masak K Desa. Nak promote juga ni K Desa ni. Dan produk ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 28 Julai 2023 di dalam program Sentuhan Kasih, dan jualan setakat ini target di negeri Terengganu dan juga Putrajaya, dan jualan setakat ini difahamkan sehingga 10 tan lah. Okay, seterusnya dari segi way forward ataupun projek ataupun program yang akan dilaksanakan berdasarkan pelan tindakan kerajaan. Okay, seterusnya dari segi way forward dan juga perancangan, masih dalam strategi yang sama, iaitu destinasi pelancongan berprestij di bawah program yang dicadangkan oleh ini adalah program Rejuvenasi Bukit Besi Bandar Warisan, di mana Ketengah telah mengangkat paper iaitu projek pembangunan landscape dan juga image di 3 pembandaran yang melibatkan 3 pembandaran iaitu Bukit Besi, Ketengah Jaya dan juga Seri Bandi, melibatkan peruntukan sebanyak 10 juta, dan untuk tahun hadapan RP4 permohonan sebanyak 2 juta, dan untuk perkhidmatan perunding dan juga pengalihan utiliti, di mana skop untuk projek ini adalah dari segi pencahayaan dan juga landscape dan juga mercu tanda di simpang masuk ketiga-tiga perbandaran tersebut. Okey, seterusnya ekonomi sumber jaya. Untuk projek Tasik Kenyir Pusat Pelancongan Berprestij yang dicadangkan oleh perunding, yang ini projek pemacunya adalah kerjasama pintar dan strategik, di mana untuk makluman Kenyir Geopark telah diisytiharkan sebagai Geopark Kebangsaan pada 31 Mei 2023, di mana 2,500 km persegi melibatkan 5 mukim di Hulu Terengganu, dan sebanyak 20 geotapak telah dikenal pasti dan berpotensi untuk dijadikan sebagai geopelancongan, dan sebahagian besar geotapak tersebut adalah di kawasan Tasik Kenyir, dan Ketengah juga terlibat secara langsung dalam pelibatan Kenyir Geopark, di mana Ketengah telah dilantik sebagai pengerusi Jawatankuasa Kecil Promosi dan juga Pembangunan. Okey, seterusnya bagi strategi sihat, aktif dan selamat, di mana program inovasi desa ini telah dicadangkan oleh perunding, dan kita telah mengambil inisiatif untuk projek pemadanan tanah terbiar, di mana Ketengah telah mencadangkan satu projek agrotech wilayah Ketengah,
di mana matlamatnya adalah untuk mengoptimumkan penggunaan sumber di luar kawasan luar bandar melalui penggunaan teknologi yang dilengkapi dengan infra, di mana untuk kita menyokong jaminan pengeluaran dan juga security makanan. Dan projek ini telah diluluskan sebanyak 5 juta, dan untuk RP4 pada tahun depan kita telah memohon sebanyak 2 juta untuk kerja-kerja tanah, pengairan dan juga utility elektrik dan juga air. Dan projek ini menggunakan konsep vertigasi smart farming di mana 40,000 polybag yang melibatkan penanaman cili dan juga timun, dan anggaran pengeluaran yang disasarkan adalah sebanyak 120 tan per pusingan. Okey, seterusnya adalah strategi berdaya huni dan juga beridentiti. Program yang dicadangkan oleh Purnia adalah program kampung tradisi beridentiti ceria dan juga dinamik. Projek yang sama tadi, projek sambungan iaitu e-community projek Duit Money DIM, di mana kita telah memohon peruntukan untuk RP4 sebanyak 300,000 mengagumi khusus latihan pemberian insentif pendigitalan dan juga insentif pemasaran, platform pemasaran, dan juga infra dan juga prasarana dari segi projek hotspot desa, di mana untuk RP4 kita telah memohon sebanyak 1.8 juta untuk pembinaan 5 tiang pool dan juga access point. Okay, seterusnya bagi strategi pintar dan juga berdaya saing, program yang dicadangkan oleh Purnia adalah program keusahawanan melalui 4U Desa Bandar Al-Mutafi Bilasyah di bawah projek pemacu pengangkutan bersepadu, di mana projek hentian berat Al-Mutafi Bilasyah kita telah mencadangkan dan telah diluluskan sebanyak 7 juta, dan untuk RP4 telah diluluskan sebanyak 3 juta untuk pelantikan perunding, perkhidmatan perunding. Dan seterusnya adalah dari segi inkubator ke tengah, iaitu projek lembah warisan. Jadi kita akan tunjukkan dalam video lepas inilah. Sebagai kesimpulannya, hasil kajian ini akan diperincikan lagi dari semasa ke semasa melalui pemantauan dan penilaian Pelan Strategik ke Tengah 2021 hingga 2025 bagi memastikan sasaran dan indikator pembangunan dapat diukur, seterusnya pengurusan versi dapat dinilai dan dibuat penilaian untuk seterusnya lah. Dan untuk makluman, Pelan Strategik kita ini kita telah buat pemantauan sebanyak 2 kali setahun lah. Okey, terima kasih. Video. Ada video. Okey, terima kasih. Kita ada tayangan video terlebih dahulu, kita boleh saksikan sebelum kita buka kepada cakap Terengganu. Buka kepada sesi Q&A. Selamat datang ke Bukit Besi, Bandar Bersejarah. Bukit Besi merupakan salah satu tempat tinggalan sejarah yang pernah melalui era kegemilangan perlombongan suatu masa dahulu. Muzium Bukit Besi kini dibuka kepada umum pada 15 Oktober 2021. Pelbagai artifak tinggalan sejarah perlombongan biji besi dipamerkan untuk tatapan pengunjung yang datang.
juga berpeluang melihat dan menerokai tinggalan sejarah berkenaan secara terperinci di sana. Selain daripada artifak sejarah, pelbagai lagi tempat tarikan pelancong yang ada di sini seperti Kelab Golf Bukit Besi, aktiviti lasak ATV, air terjun Tasik Puteri, Bukit Besi Agro Exotic Farm dan bersantai bersama keluarga di Esplanade Tasik Puteri yang menjamaikan. Datanglah beramai-ramai bersama keluarga. Baik, jadi berikan tepukan kepada Ketengah atas persembahan dan juga pembentangan berkenaan dengan topik yang kita bawakan sebentar tadi. Mungkin sebab kita tahu Ketengah dia kaya dengan tourism ataupun pelancongan, mungkin infra lepas ni boleh buat retreat ke hari keluarga ke. Bawa kita semua 600 orang ke sana. InsyaAllah, masa kita naiklah ke Sedar. Sampailah kita balik semula ke tempat asal. Baik, terima kasih sekali lagi tahniah dan juga terima kasih kepada Datin Sri dan juga Encik Usaini atas pembentangan, dan juga saya telah pun menerima soalan daripada QR code tuan-tuan semua. Cuma saya fikir ada satu soalan saja yang berkaitan, yang lain itu di luar bidang kuasa pembentang pada petang. Cuma soalan yang pertama itu daripada Ahmad Muhammad Said, itu MPKK Selangor Gombak Sungai Tua. Soalan ini pun saya nak tanya juga. Sebenarnya istilah aglomerasi, ini akan dijawab oleh Datin Sri, silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih pada Encik Ahmad Muhammad Said yang bertanyakan soalan apakah istilah aglomerasi itu ya. Aglomerat lah, maksudnya kita cuba nak buat pemetaan di ketiga-tiga kawasan ataupun daerah Ketengah itu, di manakah penempatan tumpuan bagi penduduk, tumpuan bagi kegiatan ekonomi, dan juga tumpuan di manakah hasil sumber asli berada. Ya, daripada pemetaan tersebut senanglah kita nak buat penetarakan apa yang perlu dilakukan di setiap tumpuan yang telah dikenal pasti tersebut ya, dari segi jumlah penduduk, dari segi berteraskan aktiviti industri ataupun ekonomi, dan juga dari segi apakah sumber daya asli yang berada di setiap kawasan tersebut. Ya, jadi kita boleh buat mesh lah antara penduduk, kekuatan penduduk, background dia, apa yang mereka lebih suka, sama ada untuk bertani ataupun bercucuk tanam, untuk pertanian, untuk peladangan, peternakan sebagainya. Jadi untuk kita lahirkan pelan tindakan yang lebih tepat, pemetaan harus dilakukan. Ya, jadi kita boleh buat mapping ya antara kepadatan penduduk dengan tumpuan ekonomi dan juga apakah sumber asli yang berada di kawasan tersebut. Jadi kita bolehlah mengenal pasti kuadran di manakah kekuatan setiap industri itu, dan kita meshkan dengan penduduk yang berdekatan ya. Ya, itu yang dimaksudkan dengan aglomerasi, pemetaan. Panjang O tu.
Baik, itu istilah akademia lah ya, sedang cerita. Baik, soalan daripada Encik Hanafi dan juga Encik Hassan ini. Encik Hassan tu mungkin pihak infra mungkin ada jawapannya. Saya pasti mereka berdua tidak mempunyai authority untuk menjawab berkenaan dengan soalan berkenaan. Dan juga soalan daripada Encik Hanafi, rasional R&R pricing ini pun saya fikir ini adalah soalan kepada pemaju yang membangunkan LPT2. Walaupun memang terasinglah tempat itu. Dan banyak cerita-cerita yang tidak best untuk didengar di pricing. Tapi R&R tu cantik sebenarnya. Baik, ini soalan yang tidak dapat dijawab. Mungkin ada persoalan daripada tuan-tuan dan juga puan-puan yang berada di meja di bawah. Silakan. Ada? Saya tak nampak. Ada? Kalau ada boleh ke depan. Okey, ada seorang. Terima kasih. Daripada mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Timizi bin Muhammad Yassin daripada GPKK Kampung Temung Hulu, Kuala Kangsar, mungkin Cegagalah, Perak Darul Ridwan. Nak tanya saya sedikit lah mengenai dengan projek kampung lah. Okey, saya nak tanya, jika masjid ada dikurniakan tanah saraan, contohlah lebih kurang dalam 2 ke 3 ekar, sejauh mana kita nak membangunkan tempat tersebut kalau kita dah kena pasti tempat itu sebagai tempat untuk kita nak tanam sayuran-sayuran kontan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada ditubuhkan koperasi di kampung tersebut, apa kita nak buat? Apa langkah-langkah yang perlu kita buat untuk kita nak meneruskan agenda kampung kita yang kita dah pun kena pasti apa nak buat jika ada koperasi. Dan seterusnya, apakah jenis-jenis peruntukan bantuan yang pihak koperasi ataupun apa-apa saja agensi yang kita nak pohon lah, apakah jenis-jenis bantuan yang boleh kita dapat untuk kita nak ketengahkan perkara-perkara ini untuk menjadi lebih majulah kampung kita. Itu saja, sekian, terima kasih. Baik, Encik Fauzi tadi. Encik Mizi. Mizi. Okey, saya fikir soalan untuk Datin Sri, silakan. Okey, terima kasih Encik Mizi. Fizi. Ya, betul. Ya, okey. Daripada Perak. Soalannya agak bagus ya, sebab walaupun tidak berkaitan dengan projek ketengah, tapi saya sebagai pengarah di Pusat Ungku Aziz itu yang agak relevan dengan isu-isu kemiskinan dan juga pembangunan ya. Ketiga-tiga soalan Encik Fizi tadi memang agak relevan dengan saya ya. Okay, pertama tentang masjid, tanah di masjid ya, yang mana tanah tersebut boleh diwakafkan untuk aktiviti sosioekonomi. Dan kita tahu bahawa agak relevan ya untuk kita gunakan peluang tersebut untuk kita wawarkan kepada asnaf belia untuk mereka menceburi bidang pertanian, yang mana kita tahu sekarang ni agak-agak belia dah tak berminat dengan pertanian. Jadi perlu hasilkan satu kegiatan ataupun aktiviti pertanian yang boleh menggalakkan mereka untuk memeriahkan atau menggunakan tanah wakaf tersebut dijadikan sebagai satu penjanaan pendapatan di kalangan mereka. Ya, kalau di KL ni kita adalah Mawi dan sebagainya, memang ada allocation untuk wakaf bagi pembangunan asnaf-asnaf belia dalam menceburi bidang-bidang pertanian ya. Dan kita lebih baguslah kalau ada masjid tanah tersebut kita boleh guna pakai untuk penjanaan pendapatan. Dan sekaligus kita membantu belia-belia asnaf untuk berdikari dalam menjana pendapatan ya.
Dan yang kedua tentang koperasi. This another thing that is very good ya. Memang bagus ya Encik Fizi bertanyakan soalan ini sebab keperluan koperasi itu adalah penting untuk kita sustain ya, untuk kita kekalkan berada dalam perniagaan ya. Kalau kita lihat di sini ya, tujuan koperasi itu untuk mendidik ahli-ahli supaya mempunyai sifat kerjasama antara ahli, sifat menabung, sifat ingin maju untuk mendapat lebih dividen dan sebagainya. Jadi apabila kita dah ada satu projek community, daripada kita bagikan satu dana one off, maksudnya sekali harung, dan projek tersebut kemungkinan tidak boleh sustain, tidak boleh berterusan. Ya, hanya sekali sahaja projek itu berjalan. Dan ini adalah salah satu program yang boleh dianggap tidak berjaya ya, yang mana kita tak boleh kekalkan keberlanjutannya ya. Jadi untuk kekalkan bisnes tersebut, perniagaan tersebut supaya kekal, kita perlu pastikan ada satu koperasi yang di akhirnya menyambut projek-projek tersebut untuk dijadikan satu projek yang berkekalan ya, yang mana ahli-ahli projek tersebut boleh mendapat pendapatan daripada dividen dan juga mereka boleh terus aktif dalam perniagaan, dan di samping itu boleh menarik lagi minat orang ramai untuk menjadi ahli kepada koperasi tersebut ya. Dan saya memang ada satu kolaborasi dengan Angkasa ya, sebab arwah Ungku Aziz legacy kepada penubuhan koperasi di Malaysia ya. Jadi kalau lihat di sini ya, koperasi memang mengalu-alukan sesiapa komuniti ataupun satu komuniti yang dah ada projek, yang dah ada perniagaan untuk dijadikan satu koperasi bagi mereka. Ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada projek, dah ada projek yang berjalan ya, yang boleh diperkembangkan lagi, koperasi memang mempunyai dana untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menubuhkan satu koperasi dan seterusnya melahirkan perniagaan yang lebih mampan lah di masa hadapan ya. Dan yang ketiga itu agak berkaitan dengan yang kedua lah ya, bagaimana kita nak berada dalam koperasi. Syarat koperasi, kita perlu ada perniagaan, kita perlu ada projek, kita perlu ada peserta. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh berada dalam satu kumpulan komuniti yang dah ada projek penjanaan pendapatan, perlulah bawa projek tersebut ke Angkasa untuk dibangunkan satu koperasi, yang mana koperasi ini bertindak sebagai satu medium atau platform untuk simpanan ya, dan juga untuk penjanaan pendapatan dan juga untuk berkolaborasi di antara setiap ahli-ahli koperasi ya. Dan agak penting ya, agak penting di sini kemungkinan kepentingan koperasi itu belum lagi dapat didedahkan dengan lebih lanjut kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita boleh arrange satu meeting dengan Angkasa untuk memberi pendedahan pentingnya koperasi dalam membantu untuk mencegah ataupun mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan rakyat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri. Saya fikir itu jawapan dan juga satu cadangan daripada pihak Datuk Seri. Saya fikirkan juga ini adalah ruang untuk tuan-tuan dan juga puan-puan melakukan sebarang kolaborasi ataupun menyiapkan kertas paper ataupun yang berkaitan dengan cadangan yang diberikan oleh Datuk Seri. Baik, soalan daripada Encik Fendi bin Mat Sahat daripada Larut Kubu Gajah Perak berkenaan dengan capaian internet dan juga capaian rendah internet adalah ancaman dalam membentuk pemantapan sosioekonomi pendigitalan kampung. Bagaimana pihak ketengah mengatasi perkara ini? Ini digitalisasi. Cik Usaini, mungkin boleh ada jawab balasnya? Okay, untuk capaian internet, macam saya maklumkan tadi, kita telah melaksanakan beberapa projek lah. Terutamanya kalau peringkat kampung ni kita buat projek hotspot desa, di mana hotspot desa ini di 5 tahun projek ini, di mana kita bangunkan satu tiang pool dan juga access point lah. Sebanyak itu 20 tiang dan juga 105 access point, di mana penumpuan fokus untuk kita letak point itu adalah di kawasan tumpang orang ramai lah, kecuali pusat komuniti desa dan juga PKD dan sebagainya, untuk masyarakat dan penduduk boleh mengakses internet lah, terutamanya di kawasan yang kurang line dan sebagainya. Dan selain itu kita juga telah bekerjasama dengan SKMM, terutama dalam projek Jendela, di mana projek ini saya difahamkan dalam
proses perancangan di mana dia telah membuat perbincangan dengan pihak ketengah, termasuk pihak ketengah, terutamanya kawasan-kawasan yang masih belum terima line dan sebagainya lah. Okey, itu saja. Baik, terima kasih Cik Husaini dan dia daripada Haizat USM Pulau Pinang. Saya tak jumpa lagi orang USM ni. Baik, ini lebih kepada cadangan ataupun pandangan kepada Infra lah khususnya dan juga KKDW berkenaan dengan inisiatif yang dilakukan oleh KKW, Infra dan perlu melibatkan lebih banyak universiti untuk bekerjasama ataupun dengan cadangan dalam melahirkan ataupun menghasilkan high impact program dan juga banyak lagi kajian-kajian yang perlu diterjemahkan dan penting untuk kajian-kajian khususnya para pelajar untuk menyambung pengajian dan sebagainya. Baik, ada soalan lagi ke yang boleh saya ambil daripada floor? Kalau tak ada, saya nak tanya satu soalan sebab saya fikir ini satu soalan untuk kita landing sebelum kita mengakhiri, sebelum kita menyambut ketibaan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya nak tanya kepada Datin Sri sebab saya melihat kepada pembentangan daripada Kesedar, Kejora dan kini Ketengah banyak menyebut dalam soal kemiskinan dan salah satu cara untuk kita keluarkan perseorangan ataupun keluarga itu adalah melalui pendidikan dalam teori putaran ganas kemiskinan dan saya fikir Datin Sri mempunyai kepakaran dalam perkara itu dan ini peluang dan juga ruang kepada ketua-ketua kampung yang khususnya untuk memastikan bahawa penduduk ataupun komuniti di kawasan kampung mereka menitikberatkan pendidikan supaya kita sama-sama dapat merealisasikan setiap perancangan yang dilaksanakan baik oleh Kejora, Ketengah, Kesedar dan semua pihak di bawah Infra dan khususnya di bawah KKDW ini. Datin Sri. Okay. Terima kasih ya. Amat penting untuk kita lihat secara dalam ya definisi kemiskinan itu. Kalau dulu kita lihat kemiskinan itu hanya tidak berduit, tak berduit miskin ya. Tetapi di era baru ini ya, definisi kemiskinan itu terlebih menjurus kepada pelbagai. Dinamakan sebagai multidimensi. Pendidikan, tidak mendapat pendidikan sewajarnya selama 7 tahun daripada rendah kepada menengah, tiada SPM, itu juga boleh dianggap sebagai miskin. Ya, kesihatan, tidak mendapat akses kesihatan yang bagus, itu juga boleh dianggap miskin. Jadi definisi kemiskinan itu telah lebih meluas, ya, tidak hanya melihat kepada ringgit ya sahaja dan melihat kepada faktor pendidikan, faktor kesihatan, faktor even sekarang ni ya agak menjurus kepada digital ataupun internet ya, because kita nak maju ke hadapan kita perlu ada internet ya. Jadi di kawasan kampung pun patutnya sudah ada kemudahan internet ya, yang mana dah menjadi satu keperluan ya buat masa kini untuk belajar online, untuk buat bisnes online dan semuanya adalah online dan menjurus kepada penjanaan pendapatan. Kalau kita lihat di sini kebanyakan program-program kita lebih berbentuk memberi ikan. Kita cuba nak mengelakkan program yang berbentuk begini ya, yang mana kita perlu memberi joran, memberi kail instead of memberi ikan. Jadi supaya setiap penduduk yang mahu berubah daripada kemiskinan kepada luar kemiskinan ya, mereka perlulah mendapat latihan, melahirkan skill dalam membuat sesuatu perniagaan supaya mendapat menjana pendapatan. Lihat di sini ya, pendidikan itu boleh bermula pada bawah. Salah satu dapatan kami ya untuk kita nak memutuskan rantaian kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Kita perlu mendidik anak-anak supaya tidak mahu lagi berada dalam kelompok kemiskinan. Kita perlu mendedahkan mereka apakah kelebihan untuk kita maju di dalam kehidupan kita supaya tidak lagi berada dalam kelompok kemiskinan. Jadi anak-anak daripada sekolah rendah itu telah diberikan penekanan pentingnya pendidikan dan pendidikan itulah punca bagaimana kita nak memutuskan rantaian kemiskinan ya. Jadi tidak boleh dianggap mudah ya untuk pendidikan, dan itu kita dah cadangkan kepada pihak Kementerian memastikan bahawa kita melahirkan penduduk yang dinamik dan juga lebih jitu supaya kita boleh lahirkan penduduk yang agak mahir, penduduk yang berpendidikan supaya boleh membantu negeri, membantu Ketengah, membantu kerajaan ya dalam melahirkan ataupun memastikan bahawa Malaysia ini boleh menoktahkan kemiskinan di satu masa depan ya, insya-Allah.
Baik, sekali lagi terima kasih dan juga tepukan kepada Dato' Sri Profesor Dr. Suhaiza Hanim dan juga Encik Muhammad Usaini bin Rani atas pembentangan sebentar tadi. Dan juga kepada anda, kita sudah pun menamatkan sesi pembentangan selesai ketiga-tiga. Jadi tepukan paling gemuruh untuk kesemua pembentang pada petang ini dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian anda dan juga minta maaf salah dan silap sepanjang saya mengendalikan forum ataupun simposium penyelidikan infra pada petang ini. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis untuk meneruskan acara berikutnya. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Encik Hafiz Dawson. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan ketiga-tiga kertas kerja bagi Simposium Penyelidikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW tahun 2023. Jutaan terima kasih dan tahniah diucapkan buat semua yang telah terlibat dalam menjayakan simposium pada kali ini.